Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali kita ke Assuring Podcast. Dan untuk sesi kali ini saya menjemput Cik Zahid. Cik Zahid berada di sebelah saya, tapi kepada sesiapa yang belum like, belum subscribe lagi, sila subscribe, sila like. Alright? Dan kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So untuk topik kita pada hari ini adalah machine learning. Machine learning, what is machine learning? So it's very basic topik. Betul. So hari ini kita memang brief sangat-sangat yang sangat-sangat general lah, general lah. secara umum. Alright, so di sebelah saya dalam Cik Zahid. Cik Zahid, boleh tak introduce sikit pasal diri Cik Zahid? Okey, nama saya Muhammad Zahid bin Hilmi. Di Assuring Consulting Sdn Bhd ni saya diberi tanggungjawab sebagai senior consultant, di mana saya terlibat secara langsung dalam SQL dan juga machine learning serta Python. Okey, itu saja. So since topik kita hari ini adalah terlalu basic topik, what is machine learning? So apa itu machine learning? So secara kasarnya machine learning ni adalah kita memberi tahu mesin atau mesin itu belajar. Tapi kalau kata dalam bahasa yang panjangnya adalah kebolehan mesin untuk mempelajari sesuatu menggunakan data sebagai rujukan. Okey, daripada data-data tersebut, mesin dapat belajar pattern atau corak sesuatu benda berdasarkan data itu dan dia dapat mengeluarkan satu hasil atau satu result untuk berkaitan dengan data tersebut. So machine learning adalah satu software ataupun dia apa? Programming ke apa ke? Dia secara apa yang saya faham, dia adalah gabungan software dan juga hardware yang mana kita menggunakan kecekapan software di dalam kebolehan hardware untuk memproses data-data tersebut supaya dia boleh mengeluarkan result yang lebih accurate. Itulah secara dia punya definition yang mudahnya. So, adakah komputer akan mengawal kita satu hari nanti? Dia macam mana saya cakap, tak ada nak kata impossible, tapi mesin ini dia tidak kreatif. So untuk dia kreatif, dia memerlukan manusia, tapi mana tahu satu hari nanti kita berjaya mencipta satu otak yang baru. So mungkin mesin lebih pandai daripada kita. Sekarang pun saya rasa mesin lebih pandai daripada saya. Alright, so tentang machine learning ni, macam mana kita nak relatekan machine learning ni dengan kerjaya data analytics? So machine learning dan data analytics adalah dua bidang yang tidak jauh beza, tapi secara kasarnya data analytics ni adalah fokus dia untuk kita mengeluarkan sesuatu result untuk membantu proses decision making. So untuk kita keluarkan decision making itu, data-data itu perlu diproses, perlu dicuci dan perlu ditransform untuk menjadi sesuatu data yang bermakna. Manakala machine learning ini fokus dia untuk macam mana dia bergerak secara bebas berdasarkan data-data. Dia tak semestinya machine learning ini lebih accurate daripada data analytics. Okey, machine learning ni dia ada macam-macam jenis ke ataupun dia sebenarnya satu? Okey. So machine learning ni umumnya dia ada 4. Yang pertama adalah supervised machine learning. So okey, contoh yang pertama lah, supervised machine learning. Okey, dari sini apa yang Encik Faiz boleh cakap? Sekejap, kamera nampak kamera? Ikutkan kepala lah. Okey, kalau ikut sini, Encik Faiz tahu ini kepala, tapi mesin tak tahu ini kepala. So kita perlu bagi tahu, okey, gambar ini adalah kepala. So kita pergi kepada contoh yang kedua, which is unsupervised machine learning. So ini apa? Kepala. Tapi unsupervised machine learning ini dia tanpa label. Macam tadi label ni ada tunjuk kepala. Yang ini tak ada label dekat atas. So dia adalah unsupervised machine learning. Dia menggunakan data-data yang tidak ada label untuk dia mengeluarkan satu result. Dia bergantunglah kepada data-data itu, data jenis apa. Okey, yang ketiga adalah semi supervised machine learning. Dia adalah gabungan antara
supervised yang ada label dan unsupervised yang tanpa label. So data dia boleh kata bagus juga, tapi kadang-kadang dia tak accurate lah sebab tak ada label. So kalau kata ikutkan, supervised lebih tepat sebab dia ada label. Tapi dia bergantung kepada jenis data. Kalau data dia bagus, result dia bagus. Dan yang terakhir adalah reinforced machine learning. So reinforced machine learning ni dia macam contoh kita memberi satu reward kepada mesin itu bila mana dia betul. Contoh 1 + 1, tekaan pertama dia adalah 3. Salah, kita bagi tahu salah. Okay, tekaan yang kedua dia adalah 4. Salah juga. Dan bila tekaan yang ketiga itu 1 + 1 adalah 2, okey kita bagi tahu okey jawapan dia betul dan kita bagi reward. Itulah kita ada 4 sahaja jenis. Ada nak tunjuk gambar lagi? Tak ada. Oh, ada lagi? Ada, tapi itu nanti. Kita simpan. Alright. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, kerjaya kalau kita expert dalam machine learning, so apa kerjaya yang bersesuaian? Okey, kerjaya dia amat banyak untuk sekarang berdasarkan trend, demand dia agak tinggi. So antara kerjaya yang boleh kita sebagai machine learning ambil adalah yang pertama mestilah machine learning engineer. Dan yang kedua kita juga boleh jadi sebagai AI engineer. Dan kita juga boleh jadi sebagai data scientist dan juga data mining engineer. Dan bermacam-macam lagi lah data yang berkaitan dengan machine learning. Macam-macam boleh. It's good money tu. Ya betul, boleh bawa banyak duit. Okay, Cik Zahid. Saya nak tahu lah keliling kita ni ada tak contoh-contoh yang machine learning yang sebenarnya ada tapi saya tak aware? Okey, contoh yang paling kita boleh nampak kalau kata kita ke Google dan kata kita type sesuatu kan, katakan siapakah, daripada siapakah tu, bawah-bawah tu akan ada listing nama-nama yang lain. Contoh untuk trending tadi, siapakah Mat Kilau? Okey, yang kedua tadi saya jumpa siapakah Siti Bainun? Dan yang ketiga tu siapakah Rizan Van Gazel? Itu antara trending search lah yang untuk masa sekarang. Dan yang kedua, yang ini saya rasa agak mudah lah yang kita boleh nampak di mana-mana. Okey, Encik Faiz, gambar yang pertama ni gambar apa? Kucing. Okey, kucing. Anak kucing. Anak kucing. Okey, gambar yang kedua? Anak anjing. Anak anjing. Okey, gambar yang ketiga. Sekejap. Harimau. Okey, harimau. Tapi dia adalah? Kucing. Betul. Dia adalah keluarga kucing. Keluarga kucing. Nasib baik pandai. Dan yang keempat? Saya nak sebut serigala. Betul kan serigala? Betul. Okey. Serigala. Dan dia adalah keluarga? Kucing. Dia keluarga anjing. Okey. Keluarga anjing kan? Okey, betul. So, kita ada gambar yang kelima. Okey. Kenapa Encik Faiz cakap anjing? Tapi misal kucing. Dekat sinilah yang mana kita nak train mesin itu untuk mengetahui dia punya features dia. Gitu. Kalau macam ni kita sebagai manusia kita tahu muka itu adalah muka kucing, tapi badan itu adalah badan anjing. Kita sebagai manusia kita tahulah, tapi macam mana kita nak bagi tahu mesin-mesin itu dengan boleh kata secara tepat mengatakan okey, gambar ini gambar anjing, gambar ini gambar kucing. So cara-cara dia adalah yang pertama mungkin dia boleh tengok dari segi dia punya saiz badan. Boleh kata kucing dan anjing itu kucing secara kasarnya kita nampak lebih kecil daripada anjing. Itu antara features-features yang mesin itu boleh belajar. Bila kita bagi gambar, dia boleh tahu okey, kalau kata gambar ni mungkin kecil, dia ada possibility gambar kecil ni adalah gambar anjing juga, tapi secara kasarnya lebih banyak kucing daripada anjing. Itulah antara contohnya. Dan yang kedua contoh dia mungkin yang kita nampak kucing ini lebih suka tidur daripada anjing. Betul? Itu antara feature-feature lah yang kita boleh letakkan dalam machine learning, and then dia boleh belajar. And then daripada itu kita bagi dia data-data gambar, and then dia bolehlah mengeluarkan ramalan sama ada ini anjing, ini kucing. Okey, menarik, sangat menarik dan menakutkan. Alright. Soalan seterusnya mungkin soalan terakhir.
Kelas tadi pun dah banyak bagi contoh pasal machine learning. And sebenarnya kenapa machine learning perlu? Is it sebab kita yang terlalu lemah ke atau macam mana? Dia bukan nak kata kita ni lemah. Kita dah bina mesin. Jadi tujuan kita membina mesin ini untuk memudahkan hidup kita. So bayangkan macam tadi gambar-gambar yang saya tunjuk pada Encik Faiz kejap je boleh tahu. Okey, ni kucing, ini anjing. So tak perlu banyak. Tapi mesin dia memerlukan lebih banyak contoh atau data atau rujukan supaya dia boleh mengeluarkan result yang lebih tepat. That's why dia perlu banyak belajarlah daripada kita sebab kita dah boleh simpan dalam otak. Dia orang ni ada otak cuma kita kena bagi tahu. Okey, ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini gambar singa, ini gambar harimau. Bila kita bagi tahu, dia bolehlah jadi pandai. Dia satu benda yang sangat bagus tapi dalam masa menakutkanlah. Dia bergunalah untuk kita saya rasa pada masa hadapan dia lebih nampak secara praktikal dalam daily use. Betul. Alright, so sangat-sangat info-info tadi tu memang ini banyak benda baru lah yang saya tahu tentang machine learning ni. So saya amat terima kasih kepada Encik Zahid. So terima kasih Encik Zahid sebab sudi datang hari ni. Terima kasih sebab jemput saya datang. Okay, so terima kasih semua kepada semua yang mendengar podcast kita hari ni, Assuring Podcast kita. Kepada yang belum like dan share dan subscribe, sila like, share dan subscribe sekarang. So boleh juga tinggalkan komen di bawah. Mungkin kita akan jemput Encik Zahid lagi sekali untuk sesi seterusnya, lagi deeper kot. Betul. Nanti kita discuss balik topik yang lagi menarik, lagi deep. Betul, boleh. Apa salahnya? So sehingga berjumpa lagi. Encik Zahid, jom kita berbagi kamera. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.